Pengoperasian sekolah rendah dan menengah di daerah Sibu dibuka secara bergilir dan pelbagai projek berimpak tinggi dilaksana atasi isu bekalan air di Pulau Bruit, Mukah. Itu antara perkembangan dari Sarawak. Butirannya bersama Bomawin yang sudah bersedia di Kuching. Silakan. Baik, terima kasih Muhammad Shah. Salam sejahtera dan salam hormat. Pengoperasian sekolah rendah dan menengah di daerah Sibu akan dibuka secara bergilir mengikut jadual yang telah ditetapkan. Menurut Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rabai, jadual pengoperasian itu akan berkuat kuasa untuk semua tadika, taska, sekolah rendah dan sekolah menengah di Sibu. Bagi sekolah rendah, katanya hari Isnin, Rabu dan Jumaat akan dihaskan untuk murid tahun 4, 5 dan 6. Hari Selasa dan Khamis pula akan dihaskan untuk prasekolah dan murid tahun 1, 2 dan 3. Bagi sekolah menengah pula, beliau memberitahu pelajar di tingkatan 4, 5 dan 6 perlu hadir ke sekolah setiap hari persekolahan. Manakala untuk pelajar menengah rendah pula, mereka akan diselang-seli mengikut minggu iaitu minggu 1 dan 3 untuk kelas peralihan dan tingkatan 3, sementara minggu kedua dan keempat pula dihaskan untuk pelajar di tingkatan 1 dan 2. Prinsipnya ialah kita hendak mengurangkan pelajar berada di sekolah pada satu-satu masa. Kalau dulu dua minggu lepas sebelum cuti, semua pelajar turun. Tapi disebabkan berlakunya kes, jadi kita cuba hendak mengurangkan pelajar-pelajar di sesuatu masa. Beliau menjelaskan sedemikian dalam sesi live Facebooknya, turut memberitahu para guru juga akan mewujudkan satu kumpulan WhatsApp untuk setiap kelas bagi mendapatkan maklumat keadaan pelajar sama ada pelajar di kelas itu ada kontak rapat atau ada ahli keluarga didapati positif COVID-19. Maklumat ini penting agar kawalan lebih ketat dapat dikuatkuasakan dalam kalangan pelajar sekolah. Pematuhan prosedur operasi standard SOP pencegahan COVID-19 di Tamuk Pujut Corner dan Terminal Bas Pujut Miri berada pada tahap memuaskan. Ini berdasarkan pemantauan yang diadakan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri serta pasukan penguatkuasa yang telah turun padang bagi memantau aspek pematuhan SOP di kawasan tersebut. Menteri Bertanggungjawab terhadap JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin dalam kenyataannya memberitahu program turun padang itu bagi menggalakkan masyarakat Miri terus bekerjasama untuk memutuskan rantaian COVID-19. Beliau turut mengingatkan masyarakat di daerah itu mematuhi SOP seperti mengimbas QR Code melalui aplikasi MySejahtera, mengamalkan penjarakan sosial, pemakaian pelitup separuh muka, pemeriksaan suhu badan serta penggunaan cecair pembasmi kuman. Pada masa yang sama, JPBB Miri juga menyeru penjajah dan pengusaha mendaftar untuk menerima vaksin COVID-19. Penduduk di kawasan luar bandar disaran mengusahakan tanaman pisang kerana ia mempunyai nilai pasaran yang baik. Demikian dinyatakan Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan ketika melawat Ulu Merapuk, Lawas. Jelasnya kerajaan negeri juga sedia untuk memberi bantuan bagi mempergiat usaha untuk membangunkan sektor pertanian itu. Mereka begitu bersungguh-sungguh untuk membuka tanah-tanah mereka untuk dibangunkan dan setengahnya ada yang sudah membangun kawasan seluas 7 ekar untuk ditanam dengan buah pisang. Ini telah dapat meningkatkan pendapatan mereka. Jelasnya permintaan tinggi dan potensi pasaran yang luas terhadap tanaman pisang mampu memberi pendapatan kepada mereka yang mengusahakannya. Baik, sementara itu Kampung Pundut di Limbang bakal menjadi pengeluar pisang utama. Di bahagian itu menerusi pelaksanaan projek tanaman pisang secara berkelompok. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata sejumlah RM234,000 disalurkan di bawah program Dana Kemudahan Pertanian bagi menjayakan projek tersebut. Jelasnya, projek tanaman pisang secara berkelompok di kawasan seluas 13.1 hektar itu membabitkan 33 peserta. Saya minta Jabatan Pertanian memantau projek inilah, memberi segala bantuan teknikal, khidmat nasihat. Saya telah pun meminta pihak jabatan supaya berhubung dengan
pejabat DID lah untuk menambah baik saliran di sana. Datuk Dr. Abdul Rahman menyatakan demikian selepas meninjau projek berkenaan di Kampung Pundut, Limbang. Tambahnya, perancangan untuk membesarkan kawasan tanaman akan dilakukan selain penambahan 20 lagi peserta yang berminat untuk menyertai projek tersebut. Pelbagai projek berimpak tinggi sedang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri melalui Kementerian Utiliti Sarawak dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB Sarawak serta Lembaga Air Sibu bagi menangani isu bekalan air yang dihadapi oleh penduduk di Pulau Beruit Mukah. Projek tersebut telah giat dilaksanakan sejak tahun 2019 di bawah projek rakyat. Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JLBAB dalam satu kenyataan memberitahu apabila projek itu siap, penduduk di lebih 13 buah kampung di Pulau Beruit akan menerima bekalan air bersih yang lebih baik. Bagi penyelesaian jangka pendek, projek Acute Water Supply yang kini dalam fasa akhir pembinaan di Loji Rawatan Air SMOP dijangka mula beroperasi pada Mei nanti. JLBAB turut menyediakan Centralised Water Collection Centre di kawasan strategik dan kritikal di Pulau Beruit bagi memudahkan para penduduk untuk mendapatkan bekalan air bersih sementara menunggu projek-projek yang sedang dalam pembinaan siap sepenuhnya nanti. Penghantaran bekalan air menggunakan lori tangki juga turut dilakukan di kawasan terlibat terutama di Kampung Penipah, Kampung Tekajong dan Kampung Beruit. Menurut kenyataan itu lagi, JLBAB amat komited untuk memastikan setiap projek yang dirancang dilaksanakan berdasarkan kepada piawaian dan jangka masa yang telah ditetapkan. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Muhammad Shah di Angkasa Puri. Silakan Shah.